Majlis diteruskan lagi dengan agenda utama majlis dengan menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Said Nurul Fazli bin Habib Muhammad Aziz untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulidur Rasul. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Mohon keizinan untuk berada di tengah agar lebih santai. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhikhrina wa qudwatina wa 'azimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur alaina min khazain rahmatika hikmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengacara yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fadhil bin Ishaq, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi, Yang Berusaha Haji Zamri Safri, Timbalan PPD Perancangan, Tuan Haji Ishaq Ismail, penolong Timbalan Pengurusi Kelab Mesra, Cik Zenuri Sabtu, Pengurusi MGB, rakan-rakan warga PPD Kota Tinggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah ini, insya-Allah kita berada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun telah banyak kali ditunda. Last kali tarik dari depan. Alhamdulillah. Perkara pertama, bila mana Allah memilih kita untuk berada dalam Maulidir Rasul, dalam Ma'al Hijrah, dalam apa juga aktiviti keagamaan, maka hakikatnya majlis itu adalah majlis Rasulullah. Kita hanya jawatan kuasa pelaksana sahaja. Tuan rumahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, mana-mana sambutan keagamaan, khususnya Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti sambutannya jadi gemilang. Pasti jadi gemilang. Yang tak minat pakai baju Melayu, jadi pakai baju Melayu. Walaupun dia pakai baju Melayu sekali je semua hidup masa nak salam kadi. Tapi bila Maulidur Rasul dia pakai. Jumaat dia pakai t-shirt lagi sembahyang. Menunjukkan betapa yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan kekasihnya, untuk membesarkan manusia yang paling ulung, untuk membesarkan penyelamat kita, iaitulah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai muqaddimah, saya nak sebut kepada rakan-rakan sekalian. Ada orang tanya, kita sambut Maulidur Rasul, buat perarakan, buat ceramah, buat qasidah, buat nasyid, buat apa, agak-agak Nabi gembira tak? Ada yang timbulkan persoalan itu. Maka jawapannya mudah. Tanya diri kita, kalau orang raikan kita, kita suka tak? Kita balik kerja penat, tuan KPPD balik penat kena hari lahir, balik-balik tengok ada jam hadiah kat rumah, surprise birthday. Anak-anak buat siap tembak pam atas kepala apa. Seronok tak? Seronok. Maka begitulah cara kita membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menzahirkan rasa cinta itu. Cinta ni memang sepanjang masa pun kita cinta kepada Nabi. Malah sebab selawat, kita setiap hari pun berselawat kepada Nabi. Tak baca selawat, tak sah solat kita. Kecuali kalau kita tak solat lah.
Kalau kita solat, pasti kita baca pada selawat Nabi. Maknanya cinta kita sepanjang masa. Tetapi pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kita zahirkan dia. Untuk apa? Untuk kita bugarkan semula kecintaan tersebut. Untuk kita bangkitkan semula kerinduan tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah, kena pegang. Hari ni kawan kata buat ni tak boleh, buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Maka sambutan Maulidur Rasul bagi saya secara peribadi, dia bukan tak boleh, malah jatuh wajib pula atas kita. Jatuh wajib. Sebab apa? Sebab kita dihambat masa dan waktu. Cuba tanya diri kita, sepanjang 1 tahun perjalanan, berapa kitab sirah yang kita khatam? Kita tak baca. Hatta saya berada dalam bidang agama, saya memberikan ceramah, saya memberikan syarahan, memberikan kuliah, saya sendiri pun tak khatam kitab sirah. Jadi peluang seumpama ini kita ambil untuk kita bugarkan kembali. Kita dengar kembali cerita Nabi. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita besarkan baginda? Kenapa kita sambut hari kelahiran baginda? Ini untuk menyemarakkan rasa cinta kita. Jadi rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan masa yang terhad dan sependek ini. Saya kalau dapat mic 2 jam pun tak apa. Tapi orang bagi pendek je. Kita tahun ini berbicara tentang keluarga Malaysia, pemangkin kemakmuran. Pernah tengok tak buku kecil keluarga Malaysia yang dikeluarkan oleh PM ke-9? Dalam tu ada 3 teras kepada keluarga. Salah satunya adalah kebersamaan. Sesuai dengan kita punya hashtag, indahnya kebersamaan. Saya nak sebut kebersamaan ini sebenarnya dah ada dalam cerita Nabi. Dah ada dalam cerita Nabi. Wallahu alam, sama ada tuan-tuan, rakan-rakan semua perasan ataupun tidak, dalam cerita Nabi Allah puji sahabat tentang kebersamaan. Ini yang membawa kehebatan. Jadi dengan kesempatan ini, ayat 29 surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Allah sebut dalam Al-Quran, Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama baginda. Jadi kita akan ulas kenapa Allah guna bersama. Asyidda'u 'alal kuffar, bersangatan mereka itu memusuhi kekufuran. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antara mereka. Tarahum rukka'an sujada, kamu lihat mereka sangat gemar untuk rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mencari dan meraih redha Allah serta kelebihan di sisinya. Simahum fi wujuhihim, terpancarlah pada wajah-wajah mereka, min atharis sujud, kesan-kesan daripada sujud. Rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah sebut Muhammadun Rasulullah. Kenapa perlu Allah highlightkan Muhammad itu sebagai Rasulullah? Adakah kita tak tahu? Kita tahu. Sebab Nabi Muhammad itu adalah memang Nabi kita, Rasul kita. Tapi kenapa Allah highlightkan Muhammadun Rasulullah? Dalam ayat lain, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Banyak kali Allah ulang, Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Untuk apa? Supaya kita sedar akan satu hakikat yang Allah sebut dalam ayat lain sebagai keterangannya, walaqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan. Demi sesungguhnya mannallah, Allah menganugerahkan, alal mu'minin, kepada siapa? Kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Kitalah orang beriman. Orang yang percaya rukun imannya, orang yang yakin dengan rukun imannya, orang yang berpegang teguh dengan rukun iman. Inilah orang beriman. Apa anugerah dia? Ketika mana ba'atha fihim rasulan,
Allah melantik seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka Allah sendiri beri keterangan bahawasanya rasul itu bukan satu jawatan. Rasul itu bukan satu pangkat, tetapi satu anugerah yang terindah. Satu anugerah yang terindah. Sebab itu kita sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun keadaan kita, tetap kita akan sambut. Sebab apa? Sebab kita perlu sedar yang Rasul ini anugerah yang terindah. Allah sendiri sebut risalah al-imtinan. Kerasulan itu satu anugerah. Kalau kita dapat anugerah, dinaikkan dapat apa? Dapat pangkat datuk dan sebagainya lah. Tak payah pangkat datuk lah, dapat ABC aja, bukan main lagi. Bangga sijil ABC, tak ada apa pun sebenarnya. Kadang-kadang main petik pagi je setengah-setengah. Tapi gantung sijil tu. Gambar dapat salam tu agak PPD tu gantung dalam rumah. Istimewanya anugerah. Kerana dia nisbah anugerah. Bukan dapat sampai 100,000 pun. Dapat pun 1,000, itu pun sijil premium. Tapi kita rasa bangga bila dapat anugerah. Maka anugerah ini akan dirasai oleh orang yang beriman, dengan keimanan yang benar-benar tinggi, dengan keimanan yang benar-benar kukuh, bahawasanya Rasulullah itu anugerah buat mereka. Sebab itu kita sambut Maulid. Mana ada orang dah meninggal kita sambut Maulid? Cik Razali buat majlis sambutan happy birthday arwah tu dia. Dia pun tunggu masa nak pencen kan. Dia sambut birthday tok dia yang dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ada tak orang pergi? Orang akan jawab balik tok dia. Sebab apa? Sebab kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia biasa. Kita hanya sebutir kaca sahaja. Yang kadang-kadang kacanya kita ini, pasir itu lebih bernilai daripada kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun basyarun wa laisa kal bashar. Muhammad itu manusia tapi dia bukan macam manusia lain. Wa innama huwa yaqut bainal hajar. Tetapi bahawasanya dia adalah permata yang sangat bernilai, permata yang sangat berkilau yang bernama yakut, yang berada di celah-celahan batu. Ini katakan anugerah. Maka anugerah ini simpan betul-betul. Simpan anugerah ini dalam hati kita. Simpan anugerah ini dalam jiwa kita. Abadikan dia dalam selawat kita kepada Nabi SAW. Itu saya, bila saja ada Maulidur Rasul, antara perkara yang saya suka adalah bacaan rawi berzanji. Walaupun saya tak dibesarkan dengan suasana rawi. Kelantan mana ada rawi? Kelantan dia buat tahlil, lepas tu selawat habis. Tapi saya suka dengar rawi. Sebab apa? Sebab di dalamnya kita tahu cerita Nabi. Irama itu dialun untuk menyeronokkan hawa telinga. Kita baca biasa, kalau kita baca biasa, abtadi'u imla bismi dzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Tak seronok, tak tahu apa benda. Kita jadi seronok bila dia dialunkan. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim. Sampai habis. Dia tadi baca, nanti 3 orang tadi tak dapat cari makan. Baik. Kita seronok dengar mula-mula dia kata abtadiul imla bismidzatil aliyah, mulakan tulisanku ini dengan zat, dengan nama zat yang maha agung, dengan nama Allah. Dia buka muqaddimah, masuk rawi yang kedua, wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah, cerita tentang nasab keturunan Nabi. Masuk rawi yang ketiga, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, masuk cerita tentang mukjizat-mukjizat yang turun kepada Nabi sebelum daripada Nabi keluar lagi. Dia panggil irhasat, cerita tentang irhasat. Dalam rawi yang keempat, cerita bagaimana Nabi dalam kandungan. Kita dengar tadi, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah.
Dan mengikut riwayat masyhur, ketika Nabi dalam kandungan, usia kandungan 2 bulan, ayahnya meninggal dunia, tufiya bil Madinati abuhu Abdullah. Kemudian bangun kita sampai kepada wa analiz zamani ayyan jaliya anhu sadah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Cerita kelahiran Nabi, sehinggalah Nabi lahir ya talala usana. Kita bangun berselawat, kita rasa bila kita baca cerita dia, kita nampak flow perjalanan sehinggalah lahirnya Nabi. Wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bangun sallallahu ala Muhammad. Kita rasa itu keseronokan dia, tuan-tuan. Lepas tu jangan tinggal. Saya pesan kampung-kampung, mana-mana kampung, kalau budaya Johor dulu, suatu ketika dulu rawi berjanji ni bukan satu malam itu aja baca. Sampai 30 malam, sampai 60 malam, sampai 100 malam pun ada buat. Setengah tempat, dari rumah ke rumah pula tu baca. Bukan buat kat masjid aja, teruskan. Sebab inilah yang menyuburkan cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kat sini baru kita dapat hayati makna kata anugerah terindah. Jadi ini cerita Muhammadun Rasulullah. Kemudian dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengannya. Dengan siapa? Dengan Nabi. Apa hebatnya ayat ini? Kata para mufassir, ayat ini Allah memberi pujian kepada sahabat. Allah beri pujian, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Nabi. Maksudnya Allah beri pujian. Pujian celah mana cerita tak habis lagi. Pujian. Sebab apa jadi pujian? Allah tak kata walladzina fihim, dan orang yang ada pada zaman, fi zamani, dan orang yang berada pada zamannya, dan orang yang begitu, dan orang yang begini, dan sahabat-sahabatnya, tak. Allah boleh saja kata Muhammadur Rasulullah wa ashabu asyidda'u 'alal kufar. Allah boleh kata, tak ada masalah, ayat Allah. Tapi Allah memilih perkataan walladzina ma'ahu, menggambarkan kebersamaan. Hebatnya para sahabat bukan kerana individu. Hebatnya para sahabat kerana kebersamaan. Sebab sahabat ini daripada latar belakang yang berbeza. Tak payah tengok sahabat yang jauh-jauh yang kita tak kenal. Tengok 4 sahabat agung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, perwatakan orang tua, orangnya lemah lembut, orangnya tak pandai marah. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, bapa singa pun kalah dia punya garang. Asal bercakap mata pedang terhunus, asal bercakap mata pedang terhunus. Garangnya Sayyidina Umar. Garang tak garang, sebelum dia Islam dia dengar adik perempuan, dia tahu adik perempuan dia masuk Islam, bagi penampar. Kita kalau dengan adik perempuan ni tak tegar, mak nak berkasar, paling-paling pun mulut je lah lebih, tangan tak naik. Tapi garangnya Sayyidina Umar ni, adik dia bagi penampar. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, ya Allah, kuatkan Islam ini di tangan salah satu di antara 2 Umar. Siapa 2 Umar? Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Abu Jahal pun nama Umar juga. Sebab itu diberikan keistimewaan dalam bahasa Arab, ain mim ra hanya diguna pakai untuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Adapun orang lain ain mim ra waw. Sebenarnya dua-dua tu sama je tu. Amru dengan Umar tu sama je. Tapi hanya khusus ain mim ra khusus untuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Beza, sangat jauh beza Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Masuk Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman pun balik ke orang yang sangat lemah lembut, tak pandai. Tak pandai nak marah, tak pandai nak tu, tak pandai nak ni. Dan dia juga merupakan seorang hartawan dan dermawan. Hebatnya Sayyidina Uthman bin Affan ini, bukan setakat dia boleh bagi sedekah sikit-sikit. 500 ekor unta dia bagi sedekah saja. Kita nak korban satu bahagian unta pun belum mampu. Lain, 3. Lain perwatakan. Sayyidina Ali bin Abi Talib, anak muda, yang sangat jauh beza umur dengan sahabat-sahabat yang 3 tadi. Tetapi keempat-empatnya dapat berada pada jalan yang seiring. Ketika mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar yang mula-mula membai'ahkan Sayyidina Abu Bakar. Wafat Abu Bakar, Umar naik.
Ketika Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar kerap kali ditegur oleh Sayyidina Ali dalam pernyataan, dalam pendapat-pendapatnya. Tak berlaku masalah. Sebab itu Allah puji sahabat-sahabat ini, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama, sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan kebersamaan. Baik. Kebersamaan itu apa? Kebersamaan itu adalah segerak, sederap, seia, sekata melangkah menuju ke satu tujuan di bawah satu arahan yang sama. Itu makna kebersamaan. Sebab itu perlu ada beberapa ciri untuk kita membina kebersamaan. Ini sekadar perkongsian dengan rakan-rakan. Untuk bicara kebersamaan ni tak layak lagi. Saya paling muda rasanya dalam dewan ni. Cerita dengan ayah-ayah kat depan ni. Cuma sekadar berkongsi. Pertama, mesti ada seia sekata. Mesti ada seia sekata. Sebab itu dalam Islam Allah mengajarkan kepada kita, wasyawirhum fil amr. Bermesyuaratlah kamu pada satu-satu urusan. Mesti ada perbincangan. Bila perbincangan, memang akan ada macam-macam pesen. Macam-macam pesen. Saya mula-mula masuk dalam sektor pembelajaran, terkejut. Sebab kat sekolah tak jumpa. Saya jumpa PL perangai macam tu bila saya bersama orang kampung. Orang kampung pakcik-pakcik yang jenis, kalau istilah Kelantan panggil keraking. Keraking ni apa keraking? Nak menang aja kerja. Keluar. Memang tak tapih, tak apa dah. Tapi itulah sebenarnya musyawarah. Kalau one man show, seorang saja yang bercerita, seorang saja yang cakap, yang lain angguk jadi pokok angguk. Ini taklimat. Ini taklimat. Allah sebut dalam Quran, wasyawirhum, bermusyawarahlah kamu. Bila bermesyuarah akan ada pertingkahan-pertingkahan dan sebagainya. Maka Nabi syarahkan lagi. Nabi kata, ikhtilafu ummati rahmatun. Percanggahan pendapat, perselisihan pendapat di kalangan umat aku, itulah sebenarnya rahmat. Itulah sebenarnya rahmat. Kenapa rahmat? Sebab di situlah kita akan membina kebersamaan. Kenapa pumpang? Sebab nak cari satu yang paling muktamad. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana, kata Allah dalam Quran. Jom, ayuh kita sama-sama ta'alau ila kalimatin, kepada satu kalimah sawa'in bainana, yang kita boleh sepakat antara kita. Kita boleh sepakat antara kita. Maka itu ciri yang pertama. Mesti seia sekata di penghujung. Di pertengahan, ya, macam-macam akan menyatakan pandangan dan pendapat masing-masing, bla 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 bla. Tapi at the end mesti ada seia sekata sederap melangkah. Satu. Untuk merealisasikan kebersamaan. Dan kita boleh lihat pada sahabat Nabi. Nabi ini pemimpin yang hebat, pemimpin yang sentiasa diturunkan wahyu. Tapi ada beberapa ketika cadangan sahabat yang Nabi terima. Dalam bab azan sebagai contoh, pandangan sahabat. Dalam bab gali parit, dalam perang Khandak, daripada cadangan daripada sahabat. Dan macam-macam lagi. Semua mesti ada perkara tersebut. Satu. Yang kedua, mesti membuang ego diri. Mesti membuang ego diri. Manusia ada ego masing-masing. Manusia ada ego masing-masing. Saya, tuan-tuan, masing-masing ada ego. Untuk mewujudkan kebersamaan, ego ini perlu direndahkan. Ego ini perlu direndahkan. Bukan bermaksud buang ego, jangan buang daripada dalam diri. Buang ego daripada dalam diri, rosak kita. Orang yang tak ada ego dalam diri tu hak tarik tin tepi jalan. Dia tak boleh buang, ego tak boleh buang. Ego ni satu sifat positif sebenarnya. Satu sifat positif. Tetapi kita kena kawal dia. Kena kurangkan dia. Kena jaga dia supaya tidak melampaui daripada diri kita sendiri. Biar kita yang menguasai ego, bukan ego yang menguasai kita. Bila ego menguasai kita, itu yang tak boleh ditegur sikit dan sebagainya lah. Lagi-lagi umur usia-usia saya ni, baru masuk 40 ni, egonya memang tengah meninggi ni.
Orang pantang orang tegur sikit, memang nak melenting aja kerjanya. Kena kawal, kena jaga. Mesti kurangkan ego kita untuk berada dalam kebersamaan itu. Itu yang berlaku. Kalau nak kira ego di kalangan sahabat, Sayyidina Ali jauh lebih layak untuk ego. Sebab Nabi sebut, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku gedung ilmu, kata Nabi, dan Ali pintu masuk kepada gedung tersebut. Maksudnya apa? Gambaran daripada Nabi. Tidak ada sahabat yang lebih alim daripada Sayyidina Ali. Tapi tidak ada keegoan. Cuma apabila salah, Sayyidina Ali tegur. Teguran itu tak diterima, ya tak apa, tak ada masalah. Kita laksanakan. Mesti buang, mesti kurangkan. Bukan buang, mesti kurangkan. Yang kedua. Yang ketiga, mesti rela berkorban. Untuk mewujudkan kebersamaan, mesti rela berkorban. Kalau kita tengok, semalam saya pun baru event pertama kan dengan BBD. Semalam tengok masing-masing boleh turun, timbalan-timbalan, boleh potong bawang sekali. Masya Allah, Rabbil Alamin. Satu perkara yang cukup hebat. Satu perkara yang cukup hebat. Kenapa hebat? Sebab kita berjaya bawa nombor 1, kita berjaya bawa nombor 2, dan dia menatijahkan yang ketiga, rela berkorban. Nak ikut kepenatan, nak ikut masa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, semua orang akan sibuk. Lagi-lagi di akhir zaman, memang kita dihambat waktu. Itu realiti. Akhir zaman memang kita dihambat waktu. 24 jam yang diperuntukkan kepada kita memang tak cukup. Tak cukup, tak sama. Kita boleh rasa balik waktu kita zaman kanak-kanak dulu, sehari tu rasa macam panjang berlalunya. Tapi kalau sekarang tak tahu dah pasal. Tak tahu dah pasal. Tak tahu dah batu dua kita. Pendek perjalanan kita. Maka pengorbanan itu perlu ada. Itu syarat yang ketiga, mewujudkan kebersamaan ini perlu adanya pengorbanan. Korban. Tapi dalam melakukan pengorbanan ini, para ulama berpesan kepada kita, jangan sampai korbankan diri. Apa maksud? Ada perkara yang kita kena utamakan juga pada diri kita. Ada. Antaranya keutamaan bersama keluarga. Antaranya keutamaan bila bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sangat berkorban untuk itu, terlalu sangat berkorban untuk ini, sampai sembahyang pun terkorban, tak jadi. Berkorban maksudnya kita cuba menggunakan tulang 4 kerat kita ini, setitis tenaga yang Allah titipkan kepada kita ini untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Itu makna pengorbanan. Itu makna pengorbanan. Jadi maka kita korbankan sedikit masa kita, kita korbankan sedikit tenaga kita, kita korbankan sedikit idea dan fikrah kita, semuanya untuk merealisasikan kebersamaan. Maka sebab itu sahabat-sahabat tengok pengorbanan para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penghijrahan dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah, banyak pengorbanan dilakukan oleh para sahabat. Nabi satu je, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni bapa jutawan. Dia bukan lagi billionaire, tak tahu berapa lian dah dia tu. Sebabnya tiap-tiap malam kerja dia pikul guni duit. Kita ada? Tak ada. Bawa briefcase pun kadang kosong kat dalam, bergaya lebih. Kalau dapat separuh briefcase tu ada note 50, dah seronok kita. Tak ada. Yang ada dalam wallet itu pun kadang-kadang wallet tu pun kosong, ada kad je tebal. Kita Sayyidina Rahman bin Auf pikul guni duit. Tetapi ketika mana diseru oleh Rasulullah untuk melakukan penghijrahan, dia tinggalkan segala kekayaannya, dia pergi sehelai sepinggang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab saya sebut awal tadi, takrif kepada kebersamaan di bawah satu arahan. Jadi arahan Rasulullah sebagai pemimpin terulung mengarahkan supaya melakukan penghijrahan tersebut, maka dia pergi. Rasulullah sendiri memanggil kita di akhir zaman ini sebagai saudara. Ujung kehidupan, Nabi sebut, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat Nabi tanya,
Bukankah kami saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tak, kamu bukan. Kamu siapa? Kami ni siapa? Kamu itu adalah sahabat-sahabatku, kawan karibku, orang yang bersama denganku. Yang aku rindu sekarang adalah saudaraku. Siapa saudaramu, wahai Rasulullah? Nabi kata, orang yang hidup beriman kepada aku, tetapi dia tak sempat pun untuk melihat aku. Siapa? Kita. Memang sahabat hebat dengan cerita dia, tapi kita hebat dengan cerita kita. Sebab itu ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, walaupun sebahagian mufassir kata ayat ni khitab kepada sahabat, tapi kebanyakan mufassir kata ia khitab kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Kamu semua adalah umat yang terbaik. Maka jangan dirosakkan terbaik itu. Terbaiknya kita, hebatnya kita hanya semata-mata kerana Rasulullah. Apabila kita bersama dengan Rasulullah, maka kita jadi hebat. Kita tinggalkan Rasulullah, maka kita akan melingkup. Jangan tinggal Rasulullah. Selawat banyak-banyak dalam diri kita. Hidupkan Rasulullah dalam diri kita. Ini yang membawa kita kepada kehebatan. Maka inilah kebersamaan. Semua ciri ini ada pada para sahabat. Sebab itu Allah puji walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Nabi. Allah tak kata orang yang hidup di zaman Nabi. Sebab apa? Yang hidup di zaman Nabi itu Abu Jahal pun hidup zaman Nabi. Allah tak khitab kepada sahabat Nabi. Wa ashabuhu. Allah tak kata bagian. Kenapa? Sebab nak cerita sahabat Nabi ni tidak ada apa-apa, cuma istilah sahabat. Maka yang nak di-highlight kehebatan sahabat itu apa? Walladzina ma'ahu, kebersamaan para sahabat. Semua seia sekata, semua membuang keegoan diri walaupun punya pelbagai latar belakang yang berbeza. Hatta Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang hamba abdi yang langsung tidak ada nilai di sisi manusia, hitam legam orangnya, diangkat menjadi orang nombor 1 sebagai muazzin Rasulullah. Ada sahabat bantah? Tak ada. Semua sama. Dan masing-masing rela berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang menjadikan batang tubuhnya sebagai benteng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang ada sahabiah, sahabat perempuan menangis. Dia ada anak yang ramai, dia hantar pergi perang, mati. Hantar pergi perang, mati. Hantar pergi perang, mati. Dia menangis. Orang kata tak payah menangis lah. Anak kau bukan mati katak, bukan mati sia-sia, semuanya mati dalam perang. Dia kata, aku bukan mati sebab anak aku mati. Yang aku menangis kerana aku dah tak ada anak nak dihantar untuk membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok pengorbanan. Maka inilah kebersamaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita punya hashtag kita, indahnya kebersamaan tu sangat hebat, andai kita hayati. Andai kita hayati. Jadi hashtag indahnya kebersamaan itu sesuailah dengan tema keluarga tu. Keluarga ni dalam Al-Quran Allah gambarkan ada 3 keluarga. Yang pertama dia panggil ahlun. Ahlun maknanya keluarga kecil kita, isteri kita, anak kita. Ini panggil ahlun. Yang kedua dia panggil qurba. Qurba makna kaum kerabat, saudara mara kita, sepupu kita, pakcik kita, makcik kita. Itu panggil qurba. Yang ketiga Allah gambarkan ashirah. Ashirah ini adalah keluarga besar. Ashirah adalah keluarga besar. Allah beri iktiraf dalam Al-Quran, perkataan ashirah disebut beberapa kali dalam Al-Quran, menggambarkan keluarga besar juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wujudnya istilah keluarga Malaysia. Bila dah jadi keluarga, automatik kemakmuran itu akan tercapai. Sebab masing-masing menjalankan peranan masing-masing. Ayah sebagai ketua, orang yang jadi pemimpin maka dia bertindak sebagai ayah. Orang kanan dia, isteri dia, anak-anak yang lebih dewasa, itu orang kanan dia. Semua menjalankan fungsi kekeluargaan itu, kemakmuran akan tercapai. Kalau Johor dia olah sikit tema ini.
Keluarga Johor pemangkin ada Jiza. Kalau Johor pemangkin apa? Pembangunan negeri. Dia pangkin pembangunan pula. Pemangkin pembangunan negeri. Indahnya saya suka perkataan pembangunan ini. Dia tidak highlight pembangunan apa. Bila dia tak highlight pembangunan negeri, pembangunan pada fizikalnya, pembangunan pada syakhsiahnya, pembangunan pada kecemerlangannya, semua akan termasuk sekali. Bila ada keluarga, keluarga Johor akan memangkin kepada pembangunan. Bila satu Johor telah membangun, akan bentuk keluarga Malaysia yang makmur. Maka kita diberikan PPD Kota Tinggi pula, keluarga PPD. Saya suka bila Tuan Haji Fadil sentiasa sebut, ini keluarga kita, ini keluarga kita. Keluarga PPD Kota Tinggi. Keluarga kita apa dia? Tu, sehati memperkasa bangsa. Sehati itu ciri pertama kebersamaan tu. Seia sekata tu sehati dah. Sehati, sefikrah, sefikiran, senada, seirama, semua tu adik-adik dia tu. Jadi kita bergerak bersama, maka wujudlah keluarga Malaysia. Nak urai sebab tema ni, bukan cerita siapa punya siapa punya, siapa yang bawa. Itu bukan di sini medannya. Bukan di sini medan. Cuma nak cerita keluarga Malaysia itu sebab dia telah dinobat sebagai tema rasmi. Jadi kita kena tahu keluarga Malaysia itu apa. Cerita di sebalik keluarga itu apa. Maka sesuailah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala bacakan tadi, ayat 29 surah Al-Hujurat itu, keluarga itu ciri pertamanya mesti kena ada ciri utama, bukan ciri pertama, ciri utamanya adalah kebersamaan. Kalau kita duduk dalam satu rumah, suami tidur bilik depan, isteri tidur bilik belakang, anak tidur bilik belah sana, hak ni belah sini, siapa nak makan dia keluar. Siapa nak keluar rumah dia keluar, tak kira masa. Siapa nak makan rasa lapar, masak sendiri. Seronok tak rumah macam tu? Tak seronok. Kita jadi seronok rumah kita ni sebab kita ada kebersamaan. Sebab itu daripada kecil anak kita makan bersama-sama. Ada waktunya kita solat sama-sama. Ada waktunya kita bawa pergi bercuti sama-sama. Sebab itu bila anak-anak dah mula besar meninggalkan rumah, kerinduan melanda diri. Kerinduan melanda diri. Balik jarang-jarang, Masya Allah, terasa. Cuma kalau orang lelaki ni susahlah nak tumpah air matanya. Mak-mak pun dia tak tumpah juga air mata, tapi dengar je anak nak balik, dia dah standby dah dalam kepala. Anak aku yang ni suka makan benda ni, yang ni suka makan benda ni, yang ni benda ni. Dia dah ada dah menu tu. Seminggu anak dia dah balik tu, dah ada berpuluh dah menu dalam kepala dia, kegemaran anak-anak dia. Sebab apa? Kerinduan. Daripada mana datang kerinduan? Sebab daripada kecil dia bersama. Kalau dia tak bersama dengan keluarga, yang suami dengan cara dia, isteri dengan cara dia, anak dengan cara masing-masing, tak akan ada kerasaan kerinduan ini. Memang tak akan ada perasaan ini. Maka itulah keindahannya kebersamaan. Maka rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi saya lanjutkan. Dalam ayat ini Allah memberikan lagi panduan kepada kita. Untuk bersama-sama itu perlu adanya beberapa perkara yang menjadi paksi. Ada 3 perkara yang jadi paksi kebersamaan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Bersama-sama menentang kekufuran dalam diri kita. Tentang kekufuran dalam keluarga kita. Tentang kekufuran dalam organisasi kita. Bukan cerita lawan orang bukan Islam. Itu bukan. Asyidda'u 'alal kuffar, menentang kekufuran. Istilah orang Melayu zaman sekarang, nama je Islam, perangai Yahudi. Tu hak ni, hak perangai Yahudi ni kita nak buang. Tentang dia. Mesti bersama-sama menentang perkara tersebut. Maka hidupkan keluarga bi'atun salihatun di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kerja kita. Yang kedua, ruhama ubainahum. Mesti ada rasa kasih sayang sesama mereka. Rasa kasih sayang ini bukan hanya belayan, tetapi kadang-kadang tamparan. Kasih sayang bukan hanya belayan, tapi kadang-kadang tamparan. Kita sayang anak kita, bila dia buat salah, kita bagi hukuman. Maka teguran-teguran yang diberi itu adalah satu tamparan kerana sayang. Mesti ada ruhama ubainahum. Jangan ada perpisahan, jangan ada perpecahan.
Jangan ada pergaduhan. Mungkin ada sedikit pertelingkahan, tetapi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana yang saya sebutkan di awal tadi. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kunci utama untuk menjayakan kebersamaan yang dibawa oleh para sahabat, itulah orang yang menjaga solat mereka. Sebab itu dalam gambaran solat ini, Nabi SAW pernah memuji satu anggota tentera, satu orang pemimpin yang belum lahir pun pada zaman Rasulullah. Fala ni'mal amir dzalikal amir wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Dalam hadis pun la tustaftahannal Qastantiniyah, akan dibuka kembali kota Konstantinopel itu. Fala ni'mal amir dzalikal amir, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada zaman itu. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish, sebaik-baik tentera adalah tentera pada zaman itu. Rujuk balik siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi? Itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sahabat-sahabat ramai yang pergi untuk membuka Konstantin ini, tapi tak berjaya. Ada sahabat yang dimakamkan di Konstantin semata-mata dia kerana dia wasiatkan supaya bila dia mati, dia nak ditanam di sini, dia nak dengar derapan bunyi kuda siapa yang berjaya membuka Konstantin. Maka Nabi sebut, maka kita lihat sejarah balik antara kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya, apabila dalam perang sekalipun mereka tetap melaksanakan salat secara berjamaah. Mereka tetap melaksanakan salat berjamaah. Syarat utama nak jadi tentera kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, mesti tidak pernah meninggalkan tahajud. Mesti tak pernah tinggal tahajud. Syarat pertama nak jadi tentera kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab itu kata Allah dalam Quran, tarahum ruk'an sujada. Orang sama dengan Nabi, hebatnya mereka. Pertama, mereka bersama menentang kekufuran. Yang kedua, mereka sangat tinggi kasih sayangnya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjaga rukuk dan menjaga sujudnya kepada Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bukan untuk mendapat habuan dunia, bukan untuk Nabi tengok, bukan untuk dipuji, tetapi semata-mata mencari redha Allah. Simahum fi wujuhihim, maka terpancarlah pada wajah mereka. Mereka mana? Mereka yang rukuk, yang sujud tadi itu, min athari sujud, kesan-kesan sujud. Kesan sujud ni rakan-rakan bukan tanda hitam mata daya. Tanda hitam mata dahi itu tak sujud pun tak apa. Keluar sekejap kat depan tu, pergi sagat kat jalan. Buat 2-3 hari hitam dahi kita ni. Kesan sujud ni apa? Kesan sujud ni aura positif yang keluar daripada tubuh. Lihat para ulama ridwanullahi alaihim ajma'in, para mufti dan sebagainya. Mereka juga sibuk seperti kita, malah terkadang lebih sibuk lagi berkait dengan hukum hakam dan sebagainya. Tapi kita lihat gambar mereka saja, tak payah jumpa orang, tengok gambar pun kita dah rasa tenang. Apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka tak mengadu kepada manusia, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membina kebersamaan. Jadi tuan-tuan, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkongsian ringkas daripada saya, 45 minit. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini sama-sama, teguran ini untuk diri sendiri yang masih lagi baru, yang masih lagi jauh perjalanan ini, mudah-mudahan semua kita ini dirahmati oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu akhir, sebelum saya tamatkan, tadi kita mulakan majlis dengan tidak membukanya dengan doa, kerana kita nak letak doa ni di hujung. Kita nak sama-sama berdoa, dengar dulu cerita Nabi, hadirkan dulu Nabi dalam hati, istihdarkan hati kita kepada Nabi SAW, barulah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita mustajab dan barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وعظيمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه
sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, dalam majlis yang penuh barakah, majlis membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan yang penuh dengan dosa dan noda ini kami tadahkan ya Allah. Diri yang dirantai dan dibelenggu dengan rantaian noda ini kami hadapkan ya Allah. Mohon agar kau ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapa kami, ampuni dosa isteri dan anak-anak kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa jiran tetangga kami, ampuni dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali menemuimu. Ya Allah, dalam majlis yang barakah, majlis Nabi-Mu ini ya Allah, kami hadapkan hati kami kepadamu. Mohon agar kau curahkan limpahan nur ke dalamnya ya Allah, agar ia sentiasa lembut ya Allah. Kurniakanlah kami hati-hati yang sentiasa dalam rindu dan cintanya kepada Nabi-Mu ya Allah. Gerakkanlah tulang empat kerat kami ini ya Allah untuk mengikut jejak langkah baginda Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahkan lidah-lidah yang tidak bertulang ini ya Allah dengan rajin berselawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat Muhammad, jadikanlah kami sebagai umat Muhammad, jadikanlah kami sebagai umat Muhammad yang benar-benar mengikut acuan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah keluarga kecil kami di rumah kami sebagai keluarga Muhammad ya Allah. Jadikan keluarga kami, keluarga besar kami di PBD Kota Tinggi ini ya Allah sebagai keluarga Muhammad yang setiap individu di dalamnya kembali kepada acuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati-hati kami ya Allah, satukanlah fikrah dan kerja buat kami ya Allah. Hapuskan daripada kami segala kekhilafan dan kesilapan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan anak-anak kami ya Allah sebagai tangan-tangan yang akan mendaulahkan panji-panji Islam ya Allah. Andai ia tidak dapat kami lihat ya Allah, maka kami serahkan kepadamu dan kami bersaksi atasnya ya Allah. Ya Allah, dalam pertemuan yang barakah ini kami juga mohon kepadamu agar andai ada dalam kalangan kami ini yang sakit, kau sembuhkanlah ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami ini yang ditimpa musibah, maka kau ringankanlah ya Allah. Andai ada dalam kalangan kami yang ditimpa masalah, maka kau kurniakanlah jalan penyelesaian ya Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kami ya Allah. Maka sempurnakanlah apa jua permintaan kami ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon mengundurkan diri, salah dan silap mohon dimaafi. Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, keluarga Johor Pemangkin Pembangunan Negeri, keluarga PPDKT sehati memperkasa bangsa, #indahnya kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.